tips tentang macam mana kita nak sebenarnya tips hari ini adalah tentang bagaimana kita nak bantu anak kita yang demam panas kan. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat pagi kan. Hari ini Kak Ija nak bagi korang tips tentang macam mana kita nak sebenarnya tips hari ini adalah tentang bagaimana kita nak bantu anak kita yang demam panas kan. Macam mana kita sebagai seorang ibu bapa kan, sebagai seorang ibu yang anak-anak yang baru-baru jadi ibu ni mesti tak berapa faham lagi, tak berapa tahu rasa gemuruh, rasa gementar bila anak-anak demam. Jadi hari ini Kak Ija nak ajarkan tentang macam mana tipsnya untuk menguruskan anak-anak yang demam panas. Okey, jadi kita tunggu sekejap. Jarang-jarang Kak Ija live pagi, tapi hari ini nak live pagi, nak tengok macam mana ramai orang tak yang boleh live dengan Kak Ija pagi-pagi. Kan, bagi siapa yang ada dengan Kak Ija, minta tolong like, minta tolong share. Hai Marcella, apa ni? Mirasel. Russell, Kak Ija tak tahu nak sebut. Nora Malina. Miracle. Okey, Miracle Nora Malina. Kan. Jadi hari ni kita nak kongsikan tentang macam mana cara kita nak bantu anak-anak kita yang tengah demam panas. Nak bagi ibu-ibu yang muda kan. Bagi ibu-ibu yang baru je dapat baby pertama. Selalunya baby ni dia memang fragile kan. Kita tahu yang baby ni dia memang fragile, mudah terjangkit. Jadi banyak benda yang kita kena jaga untuk bantu, untuk elakkan dia daripada terdedah kepada jangkitan. Kan. Banyak benda yang perlu kita ambil tahu untuk bantu elakkan baby kita daripada terkena jangkitan. Kan. Hari ni Kak Ija nak kongsi dengan korang tips macam mana nak bantu baby yang demam. Kurangkan dia punya kepanasan lah dan bagi dia keselesaan. Sebab Kak Ija tahu kat luar sana banyak ibu-ibu yang muda, yang baru melahirkan kan, yang first baby, kadang-kadang bila anak demam tu, anak pertama kali demam, tak tahu nak buat macam mana kan. Bila dah balik ke rumah sendiri, bila anak demam, kita mula menggelabah. Kita mula tak tahu nak buat apa ni, tak tahu nak buat apa. Jadi, siapa yang ada dengan Kak Ija, minta tolong hi sikit. Bagi yang tak kenal Kak Ija adalah Puan Nazira, pengasas kepada produk Keep Dara, dan kita meramu herba untuk ibu-ibu yang berpantang dan juga herba untuk membantu para wanita mengembalikan kehangatan rumah tangga kau. Kan, jadi Kak Ija bantu korang kembalikan kesihatan diri, kembalikan kebahagiaan keluarga kan. Jadi itu adalah kepakaran Kak Ija lah. Tapi hari ni Kak Ija nak cerita pasal parenting jugalah supaya korang boleh belajar kan, anak ibu-ibu yang baru kan. Okey, kita nak cerita pasal demam sebenarnya. Okey, ada pelbagai jenis demam sebenarnya pada kanak-kanak, pada bayi ni. Okey, pada bayi ni kita ada kena tahu yang duduk dalam hutan ni memang banyak serangga sikit kan. Kita kena tahu yang baby ni ada berbagai-bagai jenis demam yang korang akan tempuh. Pertama sekali demam biasa ataupun jangkitan demam biasa lah, jangkitan kuman ataupun sakit tekak kan. Dia ada demam campak, dia ada demam campak halus, orang tua-tua panggil lah campak halus. Dia ada chicken pox. Ini adalah antara turutan-turutan demam yang selalunya biasanya terjadi pada baby, pada kanak-kanak, maknanya pada bayi dan kanak-kanak. Selalunya kalau baby tu kecil-kecil, dia orang pergi injection pun dia orang mudah dapat demam, sebabnya dia orang nak tune dia orang punya bila kita inject tu kita masuk kita masuk vaksin, jadi dia nak tune dia orang punya kadar kekuatan badan, kekuatan immunity kan. Ini adalah demam yang disebabkan oleh injection ataupun vaksin yang kita masukkan ke dalam tubuh bayi kita. Jadi jangan risau, sebenarnya cuma bagi ibu-ibu dekat luar sana, pengawalan demam itu adalah sangat penting.
Okey, ianya bukanlah sesuatu yang sangat-sangat bahaya, tapi kalau dibiarkan berterusan, kita tak tahu demam apa, kita tak tahu macam mana nak handle demam anak kita ni, ia boleh mengakibatkan mendatangkan sedikit bahaya jugalah kan. Jadi dia pusing sikit. Okey. Jadi macam mana cara kita kalau anak kita demam? Mana kita nak tahu baby kita ni sebenarnya demam kan? Tanda-tanda baby demam. Okey. Tanda-tanda apakah tanda-tanda baby kita ni demam? Pertama sekali kita boleh tengok keadaan keaktifan baby. Hai Salasia Razali, apa khabar pagi ni? Kan. Hari ni Kak Ejan call live pagi-pagi. Sebab apa? Sebab Kak Ejan nak tengok siapa yang tengah berpantang, yang kat rumah, yang ada masa siang-siang ni tak ada dah siap breakfast, dah siap tengok anak kan, dah time-time yang boleh relax-relax ni kita boleh dapatkan sedikit input lah kan. Dapatkan sedikit input. Okey, jadi macam mana kita nak tahu yang baby kita ni demam? Okey, selalunya baby demam ni dia akan kita kena tengok dia punya behavior ataupun dia punya perlakuan lah. Perlakuan baby ni kalau selalunya dia aktif, bila dia demam dia akan jadi kurang aktif. Kalau selalunya dia tak meragam, bila dia demam, nak demam dia akan mula meragam. Dia akan ada, kita akan nampak dia punya perubahan. Jadi korang kena monitor perubahan pada baby korang. Sama ada dia meragam, dia tak nak minum susu, dia tak boleh tidur malam ataupun dia start tak nak makan kalau dia dah makan kan. Dia merengek, menangis sahaja kan. Dia nak attach dengan kita sahaja. Itu adalah antara tanda-tanda yang baby kita ni dah nak demam. Okey, jadi ibu-ibu jangan rasa macam tak tahu nak buat apa, jangan rasa macam susah kan. Kita kena lebih, jangan marah-marah kan. Sebab kadang-kadang bila anak ni terlampau nak attach dengan kita, ibu-ibu ni suka marah. Tapi kita tak tahu yang anak kita ni nak demam kan. Jadi kita jangan marah-marah, kita cool down. Sebagai seorang wanita ni, kelembutan, kesabaran tu sangat-sangat penting kan. Jadi kena calm down, bertenang kerana ini adalah masanya yang kita kena tengokkan keadaan baby kita. Bila keadaan baby kita macam ni, kita boleh start rasalah dia punya yang selalunya yang mula rasa panas adalah dahi. Kita boleh start rasa dahi baby kita kalau panas ataupun kalau bagi mereka-mereka yang ada termometer, bolehlah pakai termometer kan. Pakai termometer yang taruh bawah ketiak ni lebih accurate lah pada baby. Kan, lebih tepat untuk baby kan. Jadi kalau ada termometer yang taruh bawah ketiak, boleh taruh bawah ketiak baby dan cek suhu badan baby. Okey, cek suhu badan baby. Kalau didapati baby demam, apa yang kita boleh buat? Okey, kita kena tahu umur berapa baby dan macam mana cara rawatannya. Ya, bukan sama. Bukan kata aku boleh pergi beli kotal dekat aku nak pergi beli kortal ataupun aku nak pergi beli obat demam nak bagi baby aku makan. Kita tak payah bawa pergi hospital. Tak boleh macam tu ya. Baby kalau nak bagi ubat kena prescription yang betul. Mengikut berat bayi, mengikut umur bayi kan. Kita tak boleh bagi ubat sebarangan pada bayi kita. Kita kena tahu tu. Jangan pandai-pandai bagi ini, bagi itu pada baby kalau dia demam. Jadi apa yang kita boleh bantu selain daripada dengan ubat? Kita dah bawa pergi hospital kan. Apa lagi yang kita boleh bantu bayi kita selain daripada dengan ubat? Pertama sekali korang kena make sure yang baby korang pakai baju loose. Ataupun kena make sure yang pemakaian baby tu selesa untuk ventilation ataupun peraliran udara. Ini adalah sangat-sangat penting kerana baby yang panas, yang demam, kalau dia berkelubung, suhu tu boleh meningkat. Jadi kita nak kena kawal suhu kan, kita kena kawal suhu. Selalu berada dekat baby kerana kita takut baby boleh kena fits. Kita kena tahu yang baby ni kalau dia terlampau panas, dia boleh kena fits. Fits ni adalah sawan. Sawan ataupun tarik orang tua-tua dulu panggil kan. Kalau orang tua-tua dulu panggil tarik ataupun sawan ni lah kan. Jadi kita kena selalu berada dengan baby kita kalau baby kita demam. Cek suhu dia dan kalau panas, pastikan dia memakai baju yang ventilation ataupun perudaraannya baik. Pastikan kita boleh jelun badan anak kita. Selalu jelun badan anak.
Jelun ni makna orang tua-tua kata kalau ada beberapa tips yang kita boleh gunakan, ada beberapa bahan yang kita boleh gunakan untuk jelun anak ketika dia demam. Pertamanya kita boleh gunakan asam jawa kalau dekat rumah, kalau kita seorang-seorang tak sempat nak keluar kan, boleh gunakan air asam jawa untuk basahkan baby. Basahkan baby tu maknanya kawasan-kawasan yang bagus untuk dibasahkan adalah bahagian kepala, bahagian bawah ketiak dia dan pelipat dia adalah bagus untuk basahkan kepala dia kan. Memang baby akan merengek, tapi ini adalah penting untuk kekalkan suhu badan baby kita. Jangan bagi suhu terlampau naik tinggi kan. Jadi kita kena tahu macam mana kita nak handle suhu baby kita. Hai Intan Hani, apa khabar? Hai Nur Ashura. Terima kasih sebab watching. Tolong share kan, kita nak kongsi tips macam mana nak kontrol kepanasan baby kan. Selain daripada kita gunakan air asam jawa, kita juga boleh gunakan daun bunga raya. Bunga raya ni kalau boleh cari bunga raya yang merah. Tahu kalau bunga raya putih, daun dia kurang sikit dia punya impact tu. Kalau bunga raya yang merah tu, dia punya impact tu sangat-sangat bagus pada demam. Okey, daun bunga raya ni kita akan gaulkan dengan air sampai dia keluar lendir. Okey, hai Vijay Kumaran. Vijaya Kumaran. Hai Varni Vijaya Kumaran. Good morning all. Kan? Okey, daun bunga raya ni kita ramas-ramas di dalam air sehingga mengeluarkan lendir. Dan kalau sangat bagus, lendir ni kita pun sama jelunkan bayi kita dengan lendir daripada daun bunga raya ni. Ini adalah untuk membantu mengurangkan gelap lah. Kan, membantu mengurangkan baby punya kepanasan, suhu badan. Okey, selain daripada tu apa lagi yang boleh kita bantu kan? Apa lagi yang boleh kita bantu? Andainya baby dah start makan kan, dah start minum, maknanya dah besar sikit lah, bukan baby baru lahir. Okey, baby baru lahir tak boleh. Kan, baby yang dah besar sikit, korang boleh bagi dia sedikit air kelapa pun boleh. Kalau baby yang dah besar, yang dah macam anak-anak yang dah besar sikit lah, kalau demam panas, korang boleh bagi air kelapa juga kan, untuk membantu mengurangkan kepanasan dalam badan. Kan, ini adalah untuk bayi-bayi yang dah, baby-baby yang dah besar lah, yang dah makan. Jadi kalau baby yang kecil tak boleh. Baby yang kecil jangan dulu kan. Jadi kena tahu. Apa lagi yang boleh kita bantu untuk mengurangkan kepanasan baby adalah dengan, tadi Kak Ija dah cakap, pastikan dia pakai baju yang loose. Cek suhu baby selalu, pastikan dia pakai baju yang loose. Kita bagi dia jelun badan dia kerap. Bagi dia kerap minum air. Sebab baby kalau panas, dia cepat dehydrate. Bagi dia orang kerap minum air masak ataupun air susu kalau baby tu menyusu. Kalau tak, bagi minum air masak. Okey, bagi kerap. Lebih kerap lebih bagus kerana bila dia kencing tu adalah sangat bagus untuk mengurangkan suhu badan. Okey, selain daripada tu kita bolehlah juga memastikan yang baby kita selesa kan. Bagi dia makan makanan yang lembut-lembut kalau baby dah makan. Makan bubur, sebab selalunya baby ni kalau dia demam, dia sakit tekak selalunya kan, infection ataupun ada tonsil yang bengkak kan. Jadi bagi makan bubur. Sebab selalunya baby yang demam ni dia tak berapa nak makan. Okey? Jadi itu antara tips-tips yang korang boleh guna untuk pastikan baby korang okey ketika demam. Supaya baby tak terlampau meragam, supaya baby tak terlampau supaya senang baby tak meragam sangat kan. Jadi macam tu. Okey, jadi ada apa-apa soalan tentang tips penjagaan baby ketika demam ni? Sebab yang pentingnya kita kena monitor. Sebab kita tak nak baby kita kena fits. Seandainya baby saya tiba-tiba kena fits, apa yang saya boleh buat Kak Ija? Okey, pertama sekali apa yang korang boleh buat kalau baby korang kena fits adalah korang kena basahkan dia ataupun jelunkan dia dengan air. Kalau dulu Kak Ija pernah ada satu pengalaman bila anak jiran Kak Ija, masa tu Kak Ija masih lagi
kanak-kanak juga. Tapi Kak Ija selalu jaga adik dan mak selalu pesan kalau anak adik kena sawan, kita kena rendam dia dalam air kan. Sekali Kak Ija jalan, anak jiran Kak Ija tu tiba-tiba Kak Ija dengar jiran Kak Ija bising-bising tau. Macam terbising-bising lah, terjerit-jerit. Rupanya anak dia kena fits dan bila Kak Ija masuk, Kak Ija tengok mak dia masukkan jari dalam mulut anak dia, dan anak dia ni kancing gigi kan, sampai berdarah-darah ni tangan mak dia. Jadi Kak Ija ni sangat-sangat terkejut. Tapi nasib baik ada refleks yang bagus juga. Kak Ija ambil baby tu, mak dia kata tolong ambil senduk. Kak Ija pun ambil senduk bagi mak baby tu. Lepas tu dah bagi senduk dekat mak baby tu, mak baby masukkan senduk dalam mulut dia. Dan Kak Ija teringat mak Kak Ija kata apa? Rendam baby dalam air kalau dia sawan kan. Jadi Kak Ija terus sebab Kak Ija tahu rumah jiran Kak Ija tu, kita orang selalu main dekat situ masa kecil. Kenal sangat lah, kalau orang zaman dulu jiran ni sangat-sangat akrab kan. Kak Ija terus ambil baby dan Kak Ija masuk dekat dalam toilet dia ada, kalau dulu kita ada macam kolah tau dalam toilet kan. Jadi Kak Ija terus rendam baby dia dalam toilet 2-3 kali Kak Ija rendam dan alhamdulillah baby tu berhenti daripada sawan. Kak Ija rendam dia lama juga. Kak Ija basuh sampai Kak Ija pun basah masa tu. Mak dia ikut je sebab mungkin mak dia pun dah tak tahu nak buat apa kan. Mak dia pun adalah ibu muda masa tu. Kak Ija rendam 2-3 kali dan bila berhenti sawan tu, Kak Ija cepat-cepat ajak mak dia tu pergi bawa anak ke hospital. Masa tu tak ada banyak klinik lagi masa zaman Kak Ija dulu. Klinik ni satu-satu yang ekspensif lah kiranya kan. Kita orang akan kecemasan masa tu. Okey, jadi kalau ada anak tak sengaja accidentally berlaku perkara-perkara macam ni, kita kena cepat trigger yang kita kena basahkan ataupun kena bantu turunkan kepanasan baby tu. Sebab tu Kak Ija cakap bila jelun ni dia bantu menurunkan kepanasan. Dan time bila feeds nak jelun sahaja dah tak cukup. Kan sebab tu kalau mak Kak Ija dia memang suka suruh rendamkan baby dalam air. Kalau baby kena fits, janganlah baby kau demam pun kau nak rendam dalam air, tak boleh lah kan. Macam tu kalau kena fits, maknanya kalau kena sawan kan. Tapi janganlah bila baby tu dah berhenti sawan, korang berhenti terus okey. Tak, korang kena check juga, bawa baby pergi berjumpa doktor sebab kita kena check juga dia punya sebab sawan ni dia boleh efek otak tau, dia boleh efek otak. Jadi kena bawa pergi berjumpa doktor, kena monitor, kena dapatkan khidmat nasihat yang pakar kan, kena monitor keadaan baby kita dari semasa ke semasa. Sebabnya kalau baby sawan ni dia selalunya akan berlaku lagi. Dia mudah berlaku lagi. Jadi ini yang kita nak cuba elakkan. Okey, jadi ini adalah antara tips-tips yang Kak Ija nak bagi kat korang tentang cara macam mana nak handle bila baby demam. Nak kalau ibu-ibu muda seorang dekat rumah kan tiba-tiba baby sawan, tak tahu nak buat macam mana. Jadi pastikan ada air yang boleh kita rendamkan baby kita. Okey, rendam tu janganlah sampai lemas, jangan jadi mak mandi kan. Okey, jadi itulah dia perkongsian Kak Ija hari ni. Kak Ija harap memberi manfaat pada korang dan Kak Ija berterima kasih pada mereka-mereka yang share live Kak Ija ni. Bagi mereka-mereka yang bakal berpantang, boleh dapatkan herba berpantang daripada Kak Ija, Keep Dara. Dan bagi mereka-mereka yang nak menjaga kesihatan dalaman pun boleh dapatkan set sihat cantik. Begitu juga bagi mereka-mereka. Hai Haryati, apa khabar? Sri Haryati, good morning kan. Dan bagi mereka-mereka yang nak mulakan perniagaan, yang rasa tak tahu nak berniaga apa, yang macam aku ni dah rasa nak duduk rumah. Kak Ija dulu pernah rasa macam tu. Aku ni dah rasa nak duduk rumah tapi tak tahu nak berniaga apa. Tak tahu nak mula macam mana. Boleh juga DM kami kerana kami sekarang ni dalam pencarian ejen dan stokis. Jadi bagi mereka-mereka yang nak mulakan perniagaan tapi tak tahu nak berniaga apa dan nak harapkan
harapkan boleh mengubah kehidupan, boleh PM kami. Okay? Jadi kita jumpa lagi insyaAllah dengan tips-tips yang lain. Tips-tips parenting lah Kak Ija nak bagi kat korang ni, ibu-ibu muda, daripada pengalaman lah kan, daripada pengalaman Kak Ija. Macam mana handle anak-anak, macam mana handle baby banyak kan. Jadi ramai orang cakap susah nak handle baby. Paling-paling penting concentrate. Bila nak handle baby ni, konsentrasi tu adalah sangat-sangat penting. Jangan sekejap kat sini, otak tu melayang-layang jadi susah. Okey? Kita jumpa lagi nanti dalam 30 minit bersama Kak Ija. Bye-bye.